Didik TV KPM. Didik TV KPM. Wow, apa ini? Menariknya. Ada jambatan. Ni apa ini? Okey, selamat datang ke Carnival Side. Okey. So, nak cuba? Saya nak cuba, tapi ini apa ni? Macam eksperimen je, Cik. Okey, ini model kerusi rawatan gigi. Model kerusi rawatan gigi? Okey, kalau kita nak kawal ketinggian kita, so kita tolak picagari ni. So, kalau kita nak kawal kedudukan belakang kita, so kita boleh kawal tolak picagari warna hijau ni. Wah, menariknya. Boleh naik, boleh turun. Boleh naik, boleh turun. Okey, kalau yang kat sebelah sana pula saya nampak macam ada jambatan. Cuba teka. Dari negeri mana jambatan ini? Jambatan ni boleh terbuka ke? Boleh. Kalau dah jambatan ni boleh terbuka, pastinya dari negeri Terengganu. Ya, betul. So, jambatan terbuka ini nak bagi kapal lalu. Kalau kapal tu tinggi, tak boleh nak lalu. Macam mana tu? Macam mana? Okay, kita tolakkan dia punya picagari ini. Kita tengok macam mana dia terbuka. Wah, hebatnya. Macam mana semua ni berlaku? Ya, so kita nak belajar hari ini berkenaan dengan iaitu sistem hidrolik. Sistem hidrolik? Ya. Menarik tu. Ya. Saya nak masuk kelas ya, okey, boleh. Saya Jom. nak ikut belajar. Jom, okey, kita masuk kelas. Wah, sistem hidrolik. Sistem Dia hidrolik. boleh terbuka. Ya, betul. Hebatnya. Boleh Boleh tutup balik ke? Boleh. Selamat datang ke Carnival Science di Didik TV KPM. Bukan Carnival Science, tetapi kita akan belajar mata pelajaran sains di dalam slot menengah atas di Didik TV KPM berteman dengan saya, Syamira Nazir, di mana pada hari ini kita akan belajar tajuknya iaitu Prinsip Pascal dalam bab 8 buku teks kawan-kawan semua untuk murid-murid tingkatan 5 dengan tajuk kecilnya Sistem Hidrolik. Apa tu? Nanti kita tanya cikgu kita. Dan sekarang di studio kita bersama-sama dengan seorang guru penyampai iaitu Cikgu Ahmad Roslan. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Sihat Cikgu? Saya Alhamdulillah. Mira apa khabar, sihat? Mira pun sihat juga Cikgu. Dan teruja nak belajar dengan Cikgu tentang tajuk kita untuk hari ini. Tetapi sebelum itu, di studio turut serta bersama dengan kami iaitu seorang guru jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Nurziana Yusof dari SMK Dato' Ibrahim Yaakob, Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu Ziana? Terima kasih Cikgu kerana sudi bersama dengan kami untuk hari ini. Baiklah Cikgu Roslan. Ya, saya. Kita nak belajar tentang prinsip Pascal. Ya. Dalam tajuk kecilnya sistem hidrolik. Ya, betul. Tadi ada tentang kerusi rawatan gigi, Ya, betul. Jabatan Terengganu. Ya. Boleh Cikgu Roslan terangkan Cikgu? Okey, sebenarnya terima kasih Mira. Okey, selamat pada semua murid-murid di rumah. Okey. Hari ini kita akan belajar berkenaan dengan prinsip Pascal iaitu sistem hidrolik. Okey, apa kaitan di antara prinsip Pascal dengan sistem hidrolik tadi? So kita tengok yang pertama. Okey, apa yang kita tahu dalam prinsip Pascal ini, dia menekankan konsep tekanan dalam bendali dalam sesuatu sistem tertutup. Okey, contoh kita tengok dekat sini adalah berkenaan dengan satu sistem fizikal di mana jirim tidak dapat masuk atau keluar daripada sistem tersebut. So dia tertutup. Okey, di mana tekanan yang dikenakan kepada bendali atau cecair itu membuatkan beban tadi bergerak. Okey, so kita tahu juga contoh air daripada lubang paling bawah seperti gambar rajah yang kita tengokkan di bawah ni, iaitu jika kita gunakan satu botol, kita masukkan air dan kita tekan dia dan kita akan nampak kita akan berikan tekanan, so pergerakan bendali tadi akan memenuhi ruang yang ada dalam botol. Okey, itu kita panggil dia sebagai konsep tekanan dalam bendali untuk sistem tertutup. Okey, kita bagi keadaan yang kedua pula di mana kita buat lubang pada botol tersebut.
Okey, dan kita akan lihat bagaimana apabila kita berikan tekanan, bendalai tadi ataupun jirim tadi yang ada dalam bendalai tadi akan keluar. Berlumba-lumba tak keluar daripada botol tu tadi. So itu kita panggil dia sebagai konsep tekanan tapi dalam sistem yang terbuka. Okey. So kita tengok dekat sini juga, jika daya dikenakan ke atas permukaan air, okey, dengan memampakkan botol plastik yang bertutup, okey, air dari setiap lubang akan terpancut lebih jauh dengan jarak tambahan sama seperti rajah yang kita nyatakan itu. Okey. Kerana adanya tekanan je. Yes, ada tekanan. So kita tengok lebih jelas lagi. Okey, ini contoh gambar bagaimana prinsip Pascal tadi berfungsi. Okey, kita tahu bahawa prinsip Pascal ini adalah menyatakan penyebaran tekanan yang dikenakan pada suatu bendalai atau cecair atau gas. Bukan cecair saja, Mira. Gas pun boleh kita katakan sebagai bendalai yang bergerak untuk mengangkat beban atau menggerakkan beban. Okey, dalam satu sistem tertutup secara seragam pada keseluruhan bendalai tersebut ke semua arah. Contoh tadi macam Mira tekan tadi kan, kerusi tadi. So, tengok bagaimana dia mengangkat beban itu, bergerak ya. Okey, kita tengok macam mana dia naik ke atas. Baiklah, dia naik. Disebabkan oleh beban tadi dikenakan tekanan tadi oleh picagari tadi. Baiklah. Okey, kalau kita tolak dan juga kita nak kawal dia punya pergerakan di belakang kita, so kita tolakkan dia naik ke atas. Kita rendahkan sikit pada bawah tu. Okey, so kita akan nampak bagaimana dia boleh naik dan turun lah, cikgu. Yes, boleh naik dan turun. Baiklah. Wow, ini semua kerana adanya tekanan dalam bendalai itulah, cikgu. Yes, betul. So kalau kita cakap lebih spesifik lagi ataupun lebih terus terang lagi adalah berkenaan dengan berkenaan dengan prinsip Pascal ini, di mana prinsip Pascal ini tekanan yang dikenakan pada bendalai dapat menggerakkan beban. Baiklah, cikgu. Tadi bila cikgu sentuh tentang adanya penyebaran tekanan yang dikenakan pada bendalai ni yang boleh menyebabkan berlakunya pergerakan suatu objek tu, Mira teringat dalam kereta kita pun ada sistem ini yang dikenakan kan? Betul. Tapi selepas ini nanti cikgu Roslan akan terangkan dengan lebih jelas apa yang ada dalam kereta kita ni sebenarnya ni. Mungkin di sekeliling kita, di rumah kita tak tahu, tetapi kita akan belajar dengan cikgu selepas ini hanya dalam slot menengah atas di Didik TV KPM, jadi jangan ke mana-mana. Didik TV KPM.
asas Pascal iaitu Blaise Pascal ada menerangkan di mana prinsip Pascal merupakan sesuatu tekanan dikenakan ke atas bendalih yang menyebabkan berlakunya pergerakan ke atas satu beban. Dan tadi ada satu video yang dia mainkan. Mira nampak kat video tu ada macam kereta, ada macam jet hidrolik. Apa tu cikgu kaitannya? Okey, terima kasih Mira. Okey, so sebenarnya apa yang kita lihat daripada video tadi, saya rasa semua orang pernah mengalaminya. Bila nak tukar tayar kereta, kan? So, kita tengok bagaimana mekanik tadi, dia gunakan jack tadi, ataupun kita panggil jack hidrolik tadi, di mana untuk mengangkat kereta supaya tayar tadi senang untuk dibuka. Okey, so jack hidrolik tadi adalah merupakan satu sistem hidrolik. Okey, dalam prinsip Pascal. Wow. Okey. So, pernah tengok orang tukar tayar tu kan? So, dia tekan tolak supaya ketinggian kereta tadi bertambah. Supaya tayar tadi senang dikeluarkan. Di situ dia digunakan untuk membantu dia supaya dia memudahkan untuk dia menukar tayar tadi. Okey. Kat situlah prinsip Pascal ni dimainkan kat situ? Yes, betul. Okey. Baiklah cikgu. Okey, so kita teruskan. Sebenarnya dalam prinsip operasi sistem hidrolik ini, dalam prinsip Pascal tadi, kalau kita lihat, prinsip asasnya adalah sistem hidrolik melibatkan pemindahan tekanan ke semua arah berdasarkan prinsip Pascal. Okey, kalau kita tengok sistem hidrolik ini digunakan untuk membuat kerja berat. Biasanya macam kita nak tukar tayar kereta tadilah. So merupakan satu beban yang agak berat. So kita memerlukan bantuan atau sokongan lain supaya untuk memudahkan kerja kita tadi. So sistem hidrolik adalah merupakan suatu sistem yang membantu untuk memudahkannya, di mana dia dapat menghasilkan daya output yang besar untuk mengangkat beban yang berat. Okey, kalau kita tengok dekat sini berdasarkan pada gambar pada rajah tersebut, sistem hidrolik ini terdiri daripada dua silinder beromboh dengan luas permukaan yang berlainan. Mungkin kita akan nampak satu yang mempunyai tekanan dan satu lagi yang mempunyai beban. Macam kita guna jet tadilah. Beban yang berada di atas dan kita tolak dia punya pemegang untuk jet tadi supaya beban tadi akan lebih tinggi daripada kedudukan jet. Okey. So seterusnya kita tengok juga kat sini bendalih yang lazim digunakan air atau minyak. Contoh macam jet hidrolik tadi, kita gunakan minyak sebagai bahan untuk menguatkan supaya tekanan yang dikenakan kepada beban tadi bertambah. Okey, dan kita tengok kat sini air atau minyak digunakan kerana tidak mempunyai bentuk tetap dan tidak boleh dimampatkan. Contoh kalau kita tengok bagaimana proses di mana sistem hidrolik tadi berfungsi. Okey, dia membuatkan tekanan yang dihasilkan itu adalah seragam. So air dan minyak tadi tidak dapat membuatkan dia jadi lebih mampat. So kita rasakan air atau minyak tadi adalah lebih sesuai digunakan dalam prinsip dalam operasi sistem hidrolik. Okey, dalam prinsip Pascal yang berkait dengan sistem hidrolik, tekanan yang dikenakan oleh omboh kecil adalah sama dengan tekanan dihasilkan pada omboh besar. Okey, kalau kita tengok yang pertama berkenaan dengan omboh kecil, iaitu di mana kedudukan pemegang pada jet hidrolik tadi dan bersamaan dengan tekanan pada omboh besar yang mengangkat beban. Okey, so kalau kita tak tekan omboh kecil, manakan beban tadi akan terangkat. Betul. Alright, so kita katakan sebagai daya input luas untuk omboh kecil adalah sama dengan daya output luas omboh besar. Contohnya macam ni Mira. So contohnya kita nak gunakan jet hidrolik tadi, kita tekan dia, kita kenakan daya dia. Daya tersebut bersamaan dengan daya yang digunakan untuk mengangkat beban. So lagi kuat kita mengenakan daya kepada pemegang, so lagi kuatlah maksudnya omboh tadi ataupun bahagian untuk mengangkat beban tadi akan lebih kuat, akan meningkat. Okey. So dia adalah sama di antara input dengan output. Kita yang buat dengan beban yang dilakukan. Okey. So kalau contoh kita katakan sebagai daya dikenakan dalam 10 Newton, yang luas omboh kecilnya lebih kurang dalam 2 cm. Kita anggapkan saja ini sebagai contoh. Okey, dan daya outputnya pula kita tak tahu berapa dan kita katakan dia sebagai 100 cm untuk luas bagi omboh besar.
maka kita boleh gunakan sebagai daya output tadi adalah bersamaan dengan 10 Newton darab dengan 100 cm persegi untuk luas omboh besar dibahagikan dengan 2 cm untuk luas omboh kecil. Dan hasilnya adalah daya outputnya 500 Newton. Alright. So itu adalah dalam prinsip Pascal. Maksudnya kita katakan sebagai daya input bagi luas omboh kecil adalah sama dengan daya output bagi omboh besar. Okey, dalam sistem jet hidrolik ini juga kita tahu bahawa jet hidrolik lazimnya digunakan untuk mengangkat beban yang berat seperti kereta di bengkel membaiki kereta. Kan? Sebab ialah untuk mengangkat kereta, nak cek bahagian bawah kereta tu macam mana, dah nak baring kan, so dia menggunakan sistem hidrolik supaya kereta tadi terangkat. Okey, apa yang dilakukan itu dalam sistem itu adalah tuas ditolak ke bawah dan secara berulang untuk menolak omboh besar yang berbeban ke atas injak selepas tertutup. Maksudnya di sini, contohnya bila kita gunakan jet hidrolik tadi ataupun sistem hidrolik tadi, okey, di mana beban di antara kereta tadi yang kita angkat tadi adalah bersamaan dengan nilai daya yang kita kenakan kepada dia punya jet hidrolik tadi. Okey, kalau kita tengok juga sebaliknya, apabila injak pelepas terbuka atau omboh besar yang berbeban akan turun kembali ke kedudukan asalnya. Kalau kita tengok, ini adalah contoh dalam sistem jet hidrolik. Okey, kita tengok tadi, kita katakan sebagai tuas, okey, berada pada keadaan ombohnya adalah lebih kecil dan omboh besar melibatkan beban. Nak mudah kita katakan macam inilah. So tuas berada pada keadaan omboh kecil, manakala omboh besar berada pada beban. Baik. Okey. So kita seterusnya kita tengok apakah 3 operasi sistem jet hidrolik ini. Yang pertama, kita katakan untuk menambahkan ketinggian omboh besar yang berbeban. Contoh kita tengok pada tuas. Senangnya adalah kita tengok keadaan tuas, kita tengok keadaan omboh besar. Sama ada omboh besar naik ataupun tuas tadi ditolak ataupun ditolak ke atas atau ditolak ke bawah. Okey, untuk dalam kes yang pertama, iaitu 3 prinsip asas dalam sistem jet hidrolik, iaitu menambah ketinggian omboh besar yang berbeban, tuas tadi ditolak ke bawah. Okey, apabila kita tolak ke bawah, so omboh kecil tadi akan mengenakan tekanan ke atas cecair. Macam tadi Mira tolak saja pecahgari tadi, so cecair tu berlari-lari. Terus saja memenuhi ruang pada salur getah tadi. Okey, dan di mana dia akan menolak menolak beban tadi. So beban tadi akan memindahkan cecair tadi akan memindahkan tekanan ke omboh besar berbeban lalu menolaknya ke atas. Macam tu. Simple je, mudah je. Okey, kita ada 2. Yang kedua iaitu mengekalkan ketinggian atau kedudukan omboh besar apabila tuas tadi ditolak ke atas. So kita nak kembalikan keadaan asal dia balik. Tengok Mira dah buat tu. So kita kembalikan keadaan asal dia balik. So di mana kita tolak tadi tuasnya ke atas, umpama Mira tarik keadaan pecahgari tadi. Okey. Dan apa yang berlaku adalah tekanan cecair tadi tetap dikenakan pada omboh yang besar, tapi dia akan mengekalkan kedudukan omboh yang besar. Maksudnya nak kembali pada keadaan asal lah. Dan yang ketiga, kita ada bagaimana nak menurunkan omboh besar kembali keadaan asal tadi, yang sedia ada Mira buat tadi, di mana kita tarik tadi pecahgari tadi supaya keadaan dia punya bendalik atau cecair tadi dia kembali semula kepada keadaan omboh kecil. So kita tolak, bendalik akan terus bergerak ke pipe tadi, okey, dan dia akan mengangkat beban. Alright. So kita nak tarik balik keadaan asal. So kita tarik balik dia punya injap tadi atau tuas tadi ataupun pecahgari itu tadi. Murid-murid di rumah boleh ya. Okey. So dia akan kembali kepada keadaan asal. Wah. Saya dah faham dah cikgu. Senang saja kan untuk prinsip Pascal ni kan. Faham betul konsep dia. Saya dah faham cikgu. Ada satu soalan ke cikgu nak uji saya? Boleh. Okey. So nak tanya Mira, okey, adakah Mira tahu apakah lagi yang biasa kita gunakan sistem hidrolik ni selain daripada jet hidrolik?
tadi Mira ada bagi tahu saya tadi. Yang dalam kereta tu kan, ya, cikgu? Okey. Kalau tak silap Mira, dalam kereta sekarang ni ada juga satu sistem iaitu sistem brake hidrolik, cikgu. Ya, betul Mira. Tepat sekali. 5 bintang untuk Mira. 5. Terima kasih, cikgu. Okey, 5 bintang. Betul, tepat sekali. Okey, dalam kereta memang ada menggunakan sistem hidrolik. Yang paling mudah kita nak tahu adalah iaitu sistem brake. Okey. Sistem brake yang biasanya kalau kita tahu bahawa brake ini kita gunakan dia untuk memberhentikan kenderaan apabila kita bergerak. So tak ada brake, macam mana kita tu nak berhenti? Betul. Okey, tapi bagaimana pula kalau sistem brake hidrolik ni dia berfungsi? Kalaulah Jack tadi dengan kita menggunakan tekanan dan lalu beban itu akan terangkat. Tapi kalau brake macam mana pula? Kita akan tanya cikgu, adakah konsepnya sama juga ataupun sedikit berbeza? Hanya di dalam slot mendengar atas Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Alright. Didik TV KPM. Sistem hidrolik ialah pemindahan tekanan ke semua arah di dalam prinsip Pascal. Dan sekarang ni kita nak tanya cikgu pula bagaimana sistem hidrolik ni berfungsi di dalam sistem brake hidrolik di dalam kereta, cikgu. Ya, betul. Macam mana dia berfungsi, cikgu? Okey. Tadi kita dah tengok berkenaan dengan macam mana nak buat brake ni. So di depan Mira pun ada yang kita buat satu model brake ni. Tapi sebelum cikgu pergi lebih lanjut berkenaan dengan model yang kita buat menggunakan bahan-bahan terpakai ni, kita tengok dulu sebenarnya apa itu sistem brake hidrolik. Sistem brake hidrolik, kalau tengok pada gambar rajah yang ada di depan murid-murid sekarang ni adalah berkenaan bagaimana satu kaki yang menekan pedal dengan menggunakan meter silinder yang membuatkan kita panggil disc. Disc yang berpusing tadi berhenti. Bila kita lepas, so disc tadi contohnya bila kita lepas, disc tadi terus berpusing. Dan bila kita tekan, so disc tadi akan berhenti. So sebenarnya itulah satu aplikasi yang digunakan di dalam kereta. So sebab kalau kita nak berhentikan kenderaan, so kita tekan pedal tu kan. So menyebabkan dia punya disc tadi akan berhenti. Dan termasuk sekali dengan tayarnya sekali lah. So kalau kita tengok kat sini, brake hidrolik lazimnya digunakan untuk memperlahankan untuk memberhentikan kenderaan beroda seperti kereta yang sedang bergerak. Dalam sistem brake hidrolik ini kita bahagikan dia kepada dua, iaitu brake cakra dan juga brake gelendong. Kebiasaannya kita tahu bahawa brake cakra ini digunakan pada kereta lah. Sama juga brake gelendong, tapi kedudukan dia yang berbeza. Iaitu kita tahu bahawa brake cakra berada pada roda di hadapan. Manakala brake gelendong berada pada roda di belakang. Berbeza, cikgu. Ya, berbeza kedudukan dia. So sebenarnya kalau sebuah kereta tu dibina, dia kedudukan brake itu adalah berbeza. Bagaimana fungsinya adalah berbeza, tapi sistemnya sama, iaitu sistem hidrolik. Kalau kita tengok juga kat sini bahawa kalau dalam sebuah kereta, apabila brake cakra roda di depan dan brake gelendong pada roda belakang, persamaan yang jelas kat sini adalah pedal brake yang ditekan akan menolak ombus silinder utama ke dalam dan mengenakan tekanan ke atas minyak brake. So bendali di sini adalah minyak brake. Dan tekanan ini akan dipindahkan secara seragam seperti Mira sebutkan tadi. Kan murid-murid di rumah pun ada tahu bahawa bila
dipindahkan secara seragam, minyak brake tadi akan melalui pipe logam ke silinder brake pada roda depan dan di belakang. Okey, tapi untuk kedua-dua brake ini iaitu brake cakra dan juga brake gelendong, walaupun dia mempunyai persamaan, dia ada juga perbezaan dia. Dalam kedudukan dia berbeza di depan dan di belakang. Okey, ada sama dan ada yang berbeza. Okey, yang berbeza di sini adalah brake cakra pada roda depan, tekanan akan menolak omboh dalam silinder brake, menolak pada pad brake lalu tertekan ke atas spiring keluli pada brake cakra ataupun kita panggil brake disc tadilah. Okey. Dan perbezaan yang kedua adalah daya geseran antara pad brake dengan piring keluli atau brake disc tadi memperlahankan atau memberhentikan putaran roda hadapan sahaja. So bila kita tekan pedal, okey, so dia akan berhentikan disc, kita tarik, dia pusing balik. Okey. So untuk brake gelendong pada roda belakang, perbezaan dia dengan brake cakra pada roda hadapan, okey, murid-murid boleh dapatkan perbezaan dia kat sini, iaitu tekanan dia akan menolak omboh silinder brake yang menolak kasut brake lalu menekan pelapik brake pada brake gelendong. Okey, maksudnya dia tolak kasut dia. Maksudnya dalam brake gelendong ni kalau kita tengok pada dia punya kedudukan pada kedudukan brake gelendong tu, dia macam kasut di tengah tu. Dia macam kasut di tengah tu. Dia menolak supaya kasut brake tadi rapat pada pelapik brake. So bila dia semakin rapat, maka kenderaan tadi ataupun apa-apa kenderaan yang menggunakannya brake gelendong ni, dia akan berhenti pada tayar tu. Okey. So dia menggunakan konsep yang sama dengan brake cakra, cuma dari segi ketahanan untuk brake gelendong ini lebih tahan berbanding dengan brake cakra. Brake cakra mungkin untuk roda di hadapan untuk mempercepatkan. Brake gelendong ni dia mengambil masa untuk dia berhenti. Kalau brake cakra ni kalau kita tekan brake sekali tu berhenti. So gelendong tu dia memperlahankan sebab dia menggunakan pelapik brake. Okey, dan kita ada daya geseran antara pelapik brake dengan gelendong brake ini memperlahankan atau memberhentikan putaran roda belakang. Memberhentikan roda belakang. Contoh kita tengok yang paling asasnya pada kereta lah. Tapi kereta kebanyakannya sekarang ini kedua-duanya menggunakan brake cakra. Tapi ada juga kereta yang satu menggunakan brake cakra, ada yang menggunakan satu brake gelendong. Lebih selamat menggunakan kedua-dua jenis brake yang berbeza pada roda hadapan dengan roda belakang. Baiklah. Okey. So kita tengok dekat sini apakah model yang cikgu bawa hari ini, iaitu kita nak tunjuk bukti bahawa ada pergerakan pada roda tadi, itu kita panggil dia sebagai disc brake tadi. Okey, kita anggapkan bahawa model ini adalah model brake dalam kereta, ataupun kita panggil dia brake cakra. Okey, yang pertama kita hidupkan dulu dia punya switch ni. Okey, kita hidupkan switch ni dan kita tengok bagaimana dia berputar, dan kita minta untuk Mira kenakan tekanan pada omboh kecil pada picagari tersebut. Okey, jadi kedua-duanya. Kita andaikan di sini ini ialah omboh kecil. Pedal kereta kita yang kita nak tekan ni. Okey. Ini ialah ini adalah pemampat untuk memberhentikan kereta tadi. Okey. Baiklah, dan disc ni? Disc ni adalah cakra disc pada brake kereta. Pada brake kereta. Okey, kita tengok bagaimana dia berfungsi. Okey, kedua-duanya secara serentak supaya dia punya disc tadi berhenti. Okey. Satu, dua, tiga. Okey, alright. So, tolakkan dia. So, kita tengok bila ditolak, so dia berhenti. Wow. Okey. So, kita tengok kat sini macam mana disc ataupun roda tadi tengah bergerak. Berputar. Yang mengandungi cakra disc tadi. So bila kita kenakan tekanan tadi dan minyak umpama air ataupun cecair yang berada di dalam tiub ini adalah minyak brake. Okey, dan dia akan menolak omboh besar supaya memampat tadi akan memberhentikan cakra.
Okey, cuba Mira tarik balik. Umpama bila kita lepas pedal tadi. Kita lepaskan pedal. So kita akan tengok bagaimana pedal tadi dilepaskan. So satu, kita tengok dia macam mana dia punya ni. Dia kembali berputar. Dia akan kembali berputar. Baiklah. Wow, jadi beginilah aplikasinya, aplikasi di dalam brake kereta kita. Kita sama ni kita tekan je pedal kita tekan je pedal kan. Kita tak tahu sebenarnya bila kita tekan, so dia kembali kepada keadaan asal apabila kita tarik. Okey. Kita tekan dia berhenti, kita tarik dia jalan. Baiklah. Okey, saya faham cikgu setakat ni untuk sistem brake hidrolik. Ada sedikit lagi penambahan daripada cikgu? Alright. So kita akan tengok bahawa sistem brake hidrolik ni biasanya kita gunakan pada kenderaan yang yang menggunakan brake cakra pada roda depan dan juga brake gelendong pada roda belakang. Okey. Untuk pengetahuan Mira, untuk brake cakra pada roda hadapan ini biasanya dia memerlukan dia memerlukan cakra yang berpusing. Maksudnya kita gunakan pada kenderaan yang kita boleh berhentikan dia serta-merta. Okey, manakala untuk brake gelendong pada roda belakang ni, biasanya kalau kita memerlukan contohnya macam lori, kenderaan-kenderaan yang berbesar. So apabila kita tekan sahaja dia punya brake itu, pergerakan ini dia tidak akan berhenti secara terus. Dia akan berhenti secara perlahan, lahan dan akhirnya berhenti. Dan kita tahu juga bahawa bukan minyak brake sahaja yang boleh dikatakan sebagai bendalih yang ada di dalam kita punya sistem brake. Ada kenderaan yang menggunakan gas. Gas. Gas di mana gas tadi umpama seperti kita gunakan omboh tadi untuk menolak gas tadi, untuk mampakkan gas supaya omboh besar tadi akan bergerak untuk mengangkat beban. Dalam kes brake, dia untuk memberhentikan disc brake. Jadi sebab itulah orang kata kalau kekurangannya minyak brake ataupun kurangnya gas dalam gas untuk brake dalam kenderaan itu yang tak boleh nak berhenti tu. Ya, betul. Kadang-kadang mungkin kita ada kebocoran pada salur pada salur pada brake tadi. Menyebabkan minyak tadi. Sebab itu kita tahu bahawa kita ada dalam prinsip Pascal, iaitu mesti sistemnya adalah tertutup. Bila dah bocor, cecair atau bendalih tadi keluar, so nak mampakkan bagi tekanan tadi dah tak boleh lah sebab dia dah keluar dah. Cecair tadi tidak dapat untuk menggerakkan omboh yang besar. Baik cikgu. Okey, saya nak tanya cikgu satu soalan. Adakah ini untuk brake ni hanya pada kenderaan yang ada sistem hidrolik sahaja? Tapi kalau contoh seperti contoh mudahnya, kalau basikal lah, ada kata kalau kita brake ke basikal, adakah sistemnya sama ataupun berbeza cikgu? Berbeza. Biasanya kalau yang selain daripada selain daripada kereta menggunakan brake hidrolik, yang kita nampak yang lebih jelasnya mungkin pintu pagar automatik. Pintu pagar automatik pun sama menggunakan sistem brake hidrolik. Ataupun dia menggunakan sistem hidrolik. Kita bukan panggil sistem brake hidrolik tapi menggunakan sistem hidrolik. Contoh lain selain kalau kita tengok adalah macam basikal tadi. Basikal tadi hanya kita gunakan cekaman sahaja. Ataupun kata lain kita kata bentuknya adalah macam brake gelendong. Tapi dia cengkamkan tayar tadi supaya tayar tadi berhenti. Baiklah. Okey cikgu, nampaknya saya dah faham tentang sistem brake hidrolik ni cikgu. Cikgu nak uji saya ke cikgu? Cikgu macam ada soalan nak tanya saya tu. Selain daripada kereta menggunakan sistem brake hidrolik ni, kita juga menggunakan dalam kehidupan seharian kita, iaitu contohnya seperti untuk mengangkat barang. So boleh Mira berikan satu contoh mengangkat barang ke orang ke, apakah contoh yang menggunakan sistem hidrolik ini seumpama seperti menggunakan brake hidrolik? Apa yang lain objek lain yang menggunakan sistem ini? Aplikasi dalam kehidupan seharian kita. Kalau Mira kata kerusi boleh ke cikgu? Boleh. Tadi kerusi rawatan gigi? Kerusi rawatan gigi. Betul, tepat sekali jawapannya. Contohnya macam kerusi rawatan gigi sama saja menggunakan sistem hidrolik.
Tapi dia punya kedudukan dia adalah biasanya untuk mengangkat badan beban. Mengangkat beban kedudukan badan seseorang tu. Okey, tapi dalam sistem brake hidrolik ni kita untuk memberhentikan. Baik. So tapi konsepnya asasnya adalah sama, iaitu sistem hidrolik yang menggunakan prinsip Pascal. Baiklah. Ada ganjaran untuk saya, cikgu? Ada 5 bintang lagi. Wah, Dah 10 bintang dah dapat ni. Dah 10 dah ni kan setakat ni, cikgu. Baiklah, cikgu. Okey Mira. Ya, cikgu. Dah selesai dah soalan pertama tadi. Tahniah dapat jawab dengan baik. Okey, cikgu ada untuk soalan yang kedua. Okey. Boleh jawab? Boleh, cikgu. Boleh, insya-Allah. Okey, so untuk soalan yang kedua ni cikgu nak tanya Mira, apakah perbezaan sistem brake hidrolik bagi brake cakra berbanding brake gelendong? Wah. Okey, perbezaan yang pertama, kalau cakra itu berada di hadapan tayar. Ya, betul. Kalau brake gelendong berada di belakang tayar. Okey, betul. Perbezaan yang kedua ialah tekanan. Kalau untuk brake cakra, tekanan itu akan menolak ombong dalam silinder dan dia akan tolak pada pad brake. Ya. Okey, manakala untuk cakera gelendong pula, dia akan tekanan tu akan menolak ombong pada silinder, tetapi dia akan menolak kasut brake dan juga dia akan rapat dan mampatkan pada pelapik brake. Ya, betul. Tepat sekali. Tahniah. Memang baik. Memang tepat sekali jawapannya. Tahniah. Berapa ganjaran saya, cikgu? 5 bintang, 10 markah. Memang terbaik. Terima kasih, cikgu. Tahniah Mira. Itulah perbezaan untuk kedua-dua cakera, iaitu kedua-dua brake iaitu brake cakera dan juga brake gelendong. Kita akan berhenti berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk sama-sama belajar dengan cikgu pula tentang satu lagi objek yang menggunakan sistem yang hampir sama, iaitu sistem hidrolik ni. Apa pula objeknya? Jangan ke mana-mana. Teruskan setia bersama dengan kami di Menengah Atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Apabila ombong kecil ditolak, dengan adanya daya dikenakan ke atasnya, maka berlakulah tekanan yang menyebabkan bendalir mengalir dan membolehkan beban itu diangkat. Itu merupakan orang kata hidrolik, iaitu sistem hidrolik di dalam prinsip Pascal. Betul, cikgu? Betul, tepat sekali Mira. Okey. Dan tadi ada video iaitu video kerusi rawatan gigi. Ya, betul Mira. Bagaimana pula objek ini ataupun kerusi ini berlaku dia punya sistem hidroliknya? Okey, terima kasih Mira. Okey, sebelum tu kita tengok dulu asas dalam prinsip Pascal. Iaitu prinsip Pascal berkenaan dengan bagaimana contoh yang paling dekat operasi kerusi rawatan gigi, iaitu dia mengaitkan bagaimana penggunaan sistem hidrolik. Okey, kalau kita tengok pada sistem hidrolik ni, bagaimana dikatakan sebagai contoh yang paling dekat untuk kerusi rawatan gigi ni, kita menggerakkan badan dan mengukur, membezakan ketinggian, dan pergerakan kita pada bahagian belakang badan kita hanya menggunakan sistem hidrolik. Kalau kita tengok asasnya dalam sistem Pascal mengatakan bahawa apabila tekanan dikenakan kepada bendalir,
okey, dia akan menghasilkan satu daya yang boleh mengangkat beban. Okey, kalau dalam istilah lain pula, lebih jelas lagi bahawa apabila omboh kecil ditolak, okey, dan tekanan tadi akan secara seragam, okey, memuatkan bendalai tadi akan bergerak untuk menggerakkan omboh besar. Okey, manakala beban tadi juga akan bergerak. Baik. Okey, kita tengok pada kerusi rawatan gigi So, kita boleh tengok. Okey, nak minta untuk Mira gerakkan untuk cecair yang berwarna merah. Baiklah. Okey. So, kita tengok apa yang berlaku, iaitu apabila digerakkan, okey, so ketinggian daripada asal tadi dah berubah. Wow, dia naiklah cikgu. Ya, dia naik. Tinggi betul. Okey. Okey. So, sebenarnya Mira rasakan apa yang berlaku? Okey, kalau macam ni kan cikgu, maksudnya bila Mira mengenakan daya dengan Okey. menolak omboh kecil, Okey. maka bendalir ini bergerak cikgu. Dia bergerak. Bendalir okey. bergerak. Bila bendalir bergerak, Okey. lalu berlakulah daya Bersama tekanan bersama tadi. tekanan Okey. yang menolak omboh besar dan beban ni pun tadi terangkat. Terangkat, betul. Okey, itu adalah konsep bagi asas di dalam Prinsip Pascal. Wah, betul ke Tahniah cikgu? Mira, Saya tepat faham. sekali jawapan dia. Wah, Mira. baik cikgu. Tahniah. Ganjaran untuk saya cikgu. Bagi 15 bintang. 15 bintang Ada. pula. Wow. Banyak kita makin bertambah bintang ni. Wah, darab 3 cikgu. Darab 3. Dapat 15 bintang. Baiklah. Okey. So Terima kasih, kita cikgu. tengok, okey, minta Mira tarikkan balik, turunkan dia ke bawah. Okey, dan okey, berhenti, dan kita minta untuk Mira tolakkan untuk omboh kecil yang kedua, iaitu cecair yang berwarna hijau. Okey. So, cecair yang berwarna Okey, hijau. so kita tolak. Kita tolak. So okey, kita tolak. So bila kita tolak, kita tengok ada perbezaan kedudukan. So maksudnya kita boleh kawal dari segi pergerakan bahagian belakang kita. Bila kita duduk atas kerusi, so kita dalam kerusi rawatan gigi ni, kita perlu keselesaan. Betul. Dan pada masa yang sama, ini untuk memudahkan supaya doktor gigi tadi untuk merawat kita. Wah, macam tu. Dan untuk bahagian belakang ini konsepnya sama juga lah kan Konsep cikgu? dia sama, iaitu Iaitu apabila adanya daya yang menolak omboh kecil, maka berlakulah tekanan yang menggerakkan bendalir dan tertolaklah omboh besar menyebabkan beban pun tadi akan terangkat. Tepat sekali. Rasanya Mira hari ini dah berjaya menguasai keseluruhan prinsip Pascal. Tahniah Mira. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Roslan. Okey. So kalau kita tengok pada kursi rawatan gigi ini, dia tidak memerlukan tenaga yang begitu besar untuk menggerakkan kerusi ini. Dia kebanyakannya adalah menggunakan sistem hidrolik. Okey, dan kebanyakannya kursi rawatan gigi ini adalah untuk memudahkan doktor gigi untuk merawat pesakit. Dan sewaktu dia merawat pesakit itu, hanya dia menggerakkan menggunakan sistem hidrolik sahaja, kedudukan pesakit tadi dapat dirawat dengan sempurna. Wow, macam tu. Ya. Okey, saya tanya cikgu, kalau untuk ini untuk kerusi rawatan gigi, kalau kerusi di dalam kereta kan cikgu, kalau kita betulkan kerusi dengan ke belakang, ke depan kan? Kalau yang itu, adakah dengan menggunakan hidrolik juga ataupun itu elektronik? Ya. Konsepnya sama Mira, iaitu menggunakan sistem hidrolik. Tapi dalam sistem hidrolik ini kita ada dua keadaan, iaitu sistem hidrolik yang kita lakukan secara manual dan satu lagi secara elektronik. Okey, yang dalam situasi Mira cakap tadi, iaitu kerusi kita tekan saja, dia bergerak ke depan ke belakang, itu dilakukan secara elektronik. Tapi asasnya menggunakan prinsip Pascal, iaitu apabila kita tekan, kita kenakan tekanan pada omboh kecil supaya bendali tadi menolak bersama dengan tekanan untuk mengangkat atau menggerakkan omboh besar supaya dia mengangkat beban atau bergerak. Wow, baiklah. Okey. Baik cikgu, selain daripada kerusi rawatan gigi, kerusi dalam kereta juga. Ya, sama. Apa lagi aplikasi lain dalam kehidupan kita cikgu yang kita menggunakan sistem hidrolik ni? Sistem hidrolik. Okey, banyak sebenarnya. Okey, murid-murid di rumah pasti daripada berada di persekitarannya, berada dekat rumah,
di luar rumah, pergi jalan-jalan, pasti akan terjumpa dengan sistem hidrolik ni. Okey, yang paling mudah, yang paling senang, iaitu pernah tak kita tengok suatu kawasan pembinaan menggunakan kenderaan seperti traktor tadi yang untuk mengangkut tanah. So dia mengangkat tanah untuk masukkan ataupun membersihkan tanah. Itu kita katakan kenderaan tersebut menggunakan sistem hidrolik. Sebab dia mengangkat tanah, masukkan di dalam lori, menggali tanah, semua menggunakan. Kebanyakan untuk situasi dalam keadaan untuk pembinaan rumah, kebanyakannya menggunakan. Sebab sistem hidrolik ini dia menjimatkan kos, menjimatkan tenaga dan juga menjimatkan masa sewaktu untuk menjalankan kerja. Sebab tu kita belajar daripada tadi bahawa sistem hidrolik ini dia berfungsi yang paling baik adalah untuk mengangkat beban yang lebih besar. Yang mungkin kita tidak mampu untuk mengangkatnya sewaktu kita menukar tayar kereta, nak angkat kereta, nak tukar tayar tak mampu. Tapi kita gunakan sistem hidrolik melalui prinsip Pascal, kita dapat menukar tayar kereta tadi dengan lebih mudah. Wah, baiklah cikgu. Itu bagaimana sains membantu kita dalam kehidupan seharian, betul, cikgu. Okay. Baik cikgu, memandangkan kita dah sampai ke penghujung kelas kita, sedikit rumusan daripada Cikgu Roslan tentang pembelajaran untuk hari ini. Okey, rumusan cikgu kepada murid-murid di rumah. Okey, jangan takut nak belajar prinsip Pascal ni. Itu perkara pertama lah. Bila dengar saja prinsip Pascal, mungkin murid-murid sendiri kata, oh mesti susah. Kita kena faham konsep berkenaan dengan prinsip Pascal yang cikgu ulang tadi bersama dengan Mira, iaitu apabila ombak kecil ditolak bersama dengan tekanan, okey, akan menggerakkan cecair atau bendalih untuk mengangkat ombak besar supaya beban tadi bergerak ataupun terangkat. So itu adalah benda asal dalam prinsip Pascal. So jangan risau, boleh belajar dengan baik untuk prinsip Pascal ni. Dan rumusannya, sekali lagi cikgu katakan bahawa prinsip Pascal ini adalah satu prinsip yang kita gunakan dalam kehidupan sehari kita. Betul. Jadi jangan takut cikgu. Okey, dan cikgu, bagaimana rumusan saya secara keseluruhan sebagai anak murid cikgu untuk hari ini? Okey, alhamdulillah. Cikgu sangat beruntung dan bertuah hari ini dapat murid seperti Mira. Terima kasih cikgu. Kerana telah berjaya mendapat banyak bintang dan dapat menjawab soalan dan memahami prinsip Pascal dengan baik. Terima kasih cikgu. Itu kerana cikgu yang mengajar dengan begitu mudah menyebabkan murid-murid di rumah pun pastinya dapat faham tentang tajuk kita untuk hari ini. Dan cikgu, kalau mereka di rumah ingin mengukuhkan lagi pemahaman mereka cikgu tentang topik kita untuk hari ini, di manakah mereka boleh dapatkan sumber rujukan? Okey, sumber rujukan boleh dapat di portal Delima, iaitu di mana Sumberku boleh dapatkan maklumat daripada situ. Semua bahan boleh dapatkan di situ dan boleh jadikan sebagai bahan rujukan untuk menambahkan pengetahuan. Baiklah. Okey, terima kasih banyak-banyak Cikgu Roslan atas perkongsian ilmu untuk hari ini. Terima kasih Mira. Baik, terima kasih. Semoga memberi manfaat kepada semua murid-murid yang menonton. Tak lupa juga terima kasih kepada Cikgu Juru Bahasa Isyarat iaitu Cikgu Nurziana atas kesudian bersama dengan kami untuk hari ini. Teruskan setia untuk menimba ilmu di Mendengar Atas Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera.